Nak menyambut Ramadan ini tak adalah satu amalan khusus yang kita diminta untuk nak sambut Ramadan ini. Tak adalah yang dinamakan dengan satu salat khas ke, satu majlis khas ke untuk nak sambut Ramadan ini, tak ada. Kok tuan-tuan pernah dengar ada orang bagi petua, ada contohnya yang disebutkan sebagai doa khas untuk Ramadan? Tidak disebutkan dengan upacara-upacara ataupun perbuatan-perbuatan seumpama itu dari sudut khas. Mengenai bagaimana nak menyambut Ramadan, istiqbal Ramadan. Nak sambut Ramadan ni macam mana? Sambut Ramadan ni, adakah kita ni ada rutin-rutin tertentu kan nak sambut Ramadan ni? Adakah kita ni nak kena buat kenuri-kenuri tertentu kah? Ataupun majlis-majlis tertentu kah? Haul kah? Ziarah kah? Untuk nak menyambut Ramadan Mubarak, satu bulan yang semua kita ni menunggu-nunggu bulan itu. Asas dia dalam agama kita, tuan-tuan dan puan, kita selalu sebut, dan inilah didikan kita daripada awal, daripada dulu sampailah sekarang, terutamanya di Masjid Jannatul Naim ni. Semua pengkuliah-pengkuliah kita, termasuklah yang terkini Ustaz Adnin juga menyebutkan perkara yang sama. Apa jua yang berkait dengan agama kita ni, tuan-tuan dan puan, dia mesti ada sandaran dia. Tidak dinamakan agama kalau ianya tidak ada pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama dia mesti ada di zaman Nabi. Jadi sama juga dengan nak sambut Ramadan. Kita nak sambut kedatangan bulan Ramadan, kita nak kena tengok bagaimana baginda Nabi, bagaimana para sahabat menyambut Ramadan ini. Kita lah ni kalau musim-musim lah ni, waktu-waktu lah dekat-dekat nak masuk bulan puasa ni, kita buat apa? Apa rutin kita? Berkenuri. Berkenuri. Dia kalau buat kenuri di pejabat kenuri, di macam-macam lah kenuri nak sambut puasa kan. Dia buat kenuri untuk nak sambut Ramadan, seolah-olah macam nak pepuah. Tadi Ustaz Wan sebut pasal nak pepuah, seolah-olah kita nak pepuah makan sebelum nak masuk bulan puasa ni. Kita seolah-olah sambut bulan puasa ni dengan kenuri. Sedangkan tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak kena tengok bagaimana sambutan para sahabat, bagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk nak sambut Ramadan Mubarak. Nombor satu, tuan-tuan dan puan sekalian, nak menyambut Ramadan ini tak adalah satu amalan khusus yang kita diminta untuk nak sambut Ramadan ini. Tak adalah yang dinamakan dengan satu salat khas ke, satu majlis khas ke untuk nak sambut Ramadan ini, tak ada. Kok tuan-tuan pernah dengar ada orang bagi petua, ada contohnya yang disebutkan sebagai doa khas untuk Ramadan? Tidak disebutkan dengan upacara-upacara ataupun perbuatan-perbuatan seumpama itu dari sudut khas. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan sekalian, nak pergi nombor 2 ni, walaupun tidak ada satu acara khas nak sambut Ramadan, tuan-tuan jangan nampak pula semua tak boleh. Termasuk setengah orang kata kalau macam tu forum tak boleh, batal, berbalik kita. Kalau orang kata sampai nak forum Ramadan pun tak boleh, batal, berbalik, kenuri buat dah. Kena balik. Ini kita nak kena faham dulu. Yang dikatakan tadi adalah amalan agama. Amalan agama yang berupa ibadah khusus, yang berupa salat, yang berupa puasa, yang berupa bacaan-bacaan khusus, tidak ada diajarkan kepada kita. Tapi walaupun begitu, tuan-tuan dan puan sekalian, ada beberapa daripada perkara-perkara yang disebutkan dalam beberapa riwayat bagaimana baginda Nabi dan juga para sahabat menyambut akan bulan ini. Antaranya, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW bila sampai fi awali Ramadan, bila sampai di awal Ramadan ni, kita duduk di hujung-hujung ni bulan Syaban, nak masuk dengan awal Ramadan ini, disebutkan dalam riwayat baginda Nabi SAW bila berada di awal Ramadan, bila iza jaa Ramadan, bila sampai Ramadan, Nabi akan menyebut kepada para sahabat. Sebut apa? Sebut dengan bisyarah.
sebut dengan tabsyir, sebut dengan khabar-khabar gembira tentang kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada hamba-hambanya ketika mana berada dalam bulan Ramadan. Maksudnya kita ni sambut Ramadan dengan kegembiraan. Kita kena sambut bulan puasa ni dengan gembira. Sebab apa? Sebab ada riwayat Nabi SAW bila lamma jaa Ramadan, Nabi bila sampai Ramadan, Nabi bagi bisyarah, bagi tafsir, bagi tahu berita gembira. Madah qad jaakum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu. Nabi kata, telah tiba kepada kamu syahrun mubarak, satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang difardukan oleh Allah akan puasanya. Nabi bagi tahu ni cerita khabar gembira. Madah bulan puasa ni. Bukan kita sambut bulan puasa dengan bahasa letih. Bukan kita sambut bulan Ramadan dengan bahasa sudah dah tak boleh makan dah siang. Kita biasa makan pagi, makan sebelum pergi mayang masjid subuh, minum dah air kopi. Masuk masjid sekali lepas habis bagi salam, ajak pula minum air kopi lagi. Itulah kita. Sekali nak sampai malam 7 kali makan. Tu pun kadang-kadang ada more. Bulan puasa pun more sama. Tuan-tuan dan puasa, kita biasa dengan makan. Ada orang bila dekat-dekat bulan puasa ni dia rasa sakit gastrik. Rasa sakit bangin perut, dia kata. Rasa bangin perut. Kalau bahasa belah dalam ni bangin rasa. Dia rasa bangin perut. Sebab apa? Sebab dia rasa susah hati nak sambut Ramadan, nak kena puasa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, maksudnya yang kedua, kita disuruh untuk kita bergembira dengan nak mainnya Ramadan Mubarak ini. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok bagaimana golongan salafus salih nak menyambut Ramadan. Ada beberapa riwayat, tuan-tuan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia ada meriwayatkan satu riwayat bagaimana baginda Nabi dan juga para sahabat nak menyambut Ramadan. Kata dia, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu supaya para sahabat gembiralah dengan datang Ramadan. Antaranya ada hadis Nabi yang Nabi kata, ada satu suara di langit, wa nada munadun, akan menyeru satu suara yang menyeru di langit. Kata dia, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang suka akan kebaikan, abshir, gembiralah. Dalam riwayah aqbil, sambutlah. Ustaz Wan tanya, nak sambut macam mana? Nabi bagi tahu ada satu suara yang menyeru, malaikat seru. Ada tuan-tuan pernah dengar satu suara duk panggil, wahai orang-orang yang suka kebaikan? Tuan-tuan pernah dengar? Siapa pernah dengar angkat tangan? Tok Wali ni. Kalau siapa pernah dengar, kita berhenti, kita bagi dia. Kita tak dengar, tuan-tuan dan puan, kita tak pernah dengar. Silap-silap ulama kalau kita dengar balik, tuan-tuan, berbalik kita. Kita tak pernah dengar suara tu. Tapi kalau kita perhati dan kita perasan mai bulan puasa, kita perasan semangat nak pergi sembahyang masjid. Hak tak biasa mai pun nak pergi. Komen pula dengan orang. Abang tu Imam, sayuk 10 minit ni. Tok Imam pun tak kata kau pun mewakili 2-3 hari ni. Tok Imam tak kata lagu tu. Tapi maksudnya apa? Kita rasa gembira. Masuk bulan puasa rasa nak buat sedekah. Ada orang yang di luar bulan puasa, dia tak pernah nampak, tak pernah pandang pun orang susah, tuan-tuan dan puan sekalian. Orang mai minta sedekah dia tak pernah nampak. Tapi bila mai bulan puasa, dialah orang yang paling concern. Dialah orang yang paling kesian belah kepada orang fakir miskin. Buat macam orang lain tak kesian. Dia tulis dalam Facebook, wahai majlis agama Islam dan adat isyarat monopolis, kapa duk mana? Ni ada orang susah ni, tak kelih ke? Bujuk mereka tak kata kau bawa kelih 2-3 hari ni. Tuan-tuan dan sekalian, maksudnya kita bersemangat. Bila mai bulan puasa kita semangat. Tapi semangat kita ni tak boleh disertai dengan rasa riak. Semangat kita ni tak boleh dirasai dengan rasa kita yang paling hebat. Tak boleh diiringi dengan kita rasa kita takabur dengan amal ibadah kita. Sebab itu ada riwayat yang mengatakan bila kita masuk Ramadan, kita kena doa. Antara doa yang kita diminta, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, kau sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan. Ini antara doa yang diajar, yang dibacakan oleh golongan salafus salih. Nombor 2 dia kata, wasallim li Ramadan, masukkan ku, selamatkan ku masuk dalam Ramadan. Pertama suruh bagi sampai Ramadan. Yang kedua dah sampai Ramadan, minta masuk. Dan dia minta apa? Amalan mutaqabbala, supaya amal aku ni amal yang diterima. Amal terima ni apa? Bila dia buat ikhlas,
dan dia mengharapkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takat tu dulu Ustaz Wan, insya-Allah. Subhanallah.